Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam channel Horsepower TV. Apa khabar korang yang tengah tengok video ni? Saya harap korang kat luar tu yang tengah tengok tu baik-baik saja. So korang yang tengah berimpian, bermimpi-mimpi nak beli kereta tu, semoga termakbullah hajat korang segera. Tanpa buang masa lagi, hari ni saya nak review ataupun nak tunjukkan kepada korang yang tengah tengok ni satu kereta daripada Jerman, iaitu kereta Porsche. Ni dia Porsche 718 Boxster S tahun 2018. Kalau korang nak tahu lanjut berkenaan dengan kereta ni, saya minta satu je, korang kena tonton video ni sampai habis. Nak tahu lanjut? Teruskan menonton. Okey, sebelum saya pergi lebih lanjut berkenaan dengan kereta Porsche yang warna apa ni? Kita nak cakap warna oranye pun bukan, warna merah pun bukan, tapi warna dia memang unik. Saya nak bercerita sedikit berkenaan dengan model dia. Ini merupakan model Porsche Boxster S718 tahun 2018. Tersedia untuk dijual, dan model ni dia punya enjin dia 2.5 liter, menghasilkan horsepower setinggi 350 horsepower. Dia punya top speed lebih kurang 287 km sejam. 0 ke 100 lebih kurang 4.1 saat. Kereta ni comel aja. Saya akan bercerita berkenaan dengan kelebihan, sementara Carol pula akan bercerita berkenaan dengan kekurangan pada pandangan mata dia. Dan kelebihan yang saya nak cerita ni adalah pada pandangan mata saya, ya. Jadi sebelum saya teruskan video ini, suka saya nak bagi tahu segmen kita pada kali ini ditaja oleh diorang ada macam-macam kereta dekat sini. Ini merupakan salah satu kereta yang diorang ada. Kalau korang nak datang kat sini, korang kena contact dulu dia punya salesperson, nama Nadim, 012-501-5828. Itu nombor telefon dia, ya. Jadi sebelum datang kena call dulu. Kereta diorang banyak dekat sini. Kita teruskan dengan Porsche Boxster 718S ni. Walaupun saya bukanlah seorang peminat untuk Porsche, sebab saya kurang sikit untuk Porsche ni, tapi model ni memang saya tak minat pun Porsche. Tapi model ni, kalau tanya kelebihan saya, Porsche ni sebenarnya bentuk dia unik, ya. Kalau korang tengok dia punya tahun-tahun pengeluaran dia, daripada dulu sampai sekarang, macam ni lah rupa dia. Dia tak ada berubah sangat, ya. Cuma dia ubah daripada segi teknologi enjin, teknologi gadget-gadget dia, lepas tu dia punya interior dalaman dan sebagainya. Dan model ni saya nak bagi tahu harga jualannya lebih kurang RM500,000. Murah lah, RM500,000 ni Recon, Kalau brand new mesti sekali ganda lagi, mungkin sejuta kalau brand new. So RM500,000 boleh lah korang beli Porsche. Kepada peminat-peminat Porsche, RM500,000 tak mahal lah, Jadi satu lagi, kalau korang pakai kereta ni, satu tadi dia unik. Kalau korang pakai memang unik. Kereta ni sangat jarang jumpa kat atas jalan. Kereta ni boleh buka dia punya bumbung. Dia boleh buka lah ni. Kita tekan button tu, nanti dia terbuka sendiri. Dan petang-petang korang nak jalan, bawa korang punya anak ataupun isteri, bolehlah riadah petang-petang, ambil angin orang kata. Dan memang nampak sangat rare. Apa lagi yang bestnya berkenaan dengan kereta ni? Kereta ni tadi saya dah beritahu, enjin dia kecil je, 2.5 liter. Jadi dekat situ korang beli rotek pun tak mahal lah, Cuma insurans saja. Sebab harga insurans depends on harga semasa untuk sesebuah kenderaan. Dan dia punya kunci pun saya suka. Bentuk kereta kunci dia ikut pula color body dia. Jadi kat situ menambahkan lagi keunikan dia. Macam mainan je kita tengok. Dan kalau kita tengok bahagian dalaman dia, kemasan untuk door panel dia memang sangat kemas. Biasalah kereta Continental, terutama Porsche daripada Germany, memang buat dengan sangat teliti. Dan sound system yang digunakan adalah daripada Bose. Tu nampak tu, B-O-S-E dia tulis tu. Kebanyakan jentera yang menggunakan Bose ni sebenarnya jentera-jentera yang kita panggil jentera mewah je yang menggunakan sound system daripada Bose. Dan untuk bahagian dalamannya pula, memang buka aja pintu terus nampak, tak ada cacat celanya dekat situ. Menarik, kemas, nampak mewah. Apa lagi? Nampak racing.
Dan Porsche seperti biasa, kalau korang tengok dia punya bahagian konsol di tengah tu macam tu lah. Memang macam-macam button ada dekat situ. Kalau saya nak cerita kat sini, memang video ni jadi sejam dua pun tak habis. Ya, sebab kalau kita tengok lagi satu dekat steering dia pun memang sangat menarik. Kemasan dekat dalaman dia pakai leather. Ya, lepas tu dia punya seat dia, seat semi bucket daripada Porsche. Lepas tu dia punya seat pun fully motorized untuk seat pemandu dan juga penumpang kat sebelah. Dan untuk ruangan di bahagian belakang tak ada ruang. Dia berdua je, kereta orang kedekut. Kereta orang kedekut. Lawa kereta ni. Cuma harga tu lah, harga tu kena pertimbangkan sedikit. Kalau orang yang ada duit lebih dan dia memang minat gila dengan Porsche, saya rasa tak ada masalah untuk RM500,000. Lagipun kita pinjam loan kot, bukan kita beli cash kan, dengan duit bank. Ya, jadi itu saja daripada saya berkenaan dengan kereta Porsche yang saya rasa okey lah. Kalau saya ada duit lebih, saya beli. Jadi saya nanti nak minta Carol pula untuk teruskan lagi, kaji lagi kereta ni, bahagian dalaman dia. Mungkin kita tengok apa pula dia cakap, sebab saya akan serahkan kepada dia untuk picit-picit button apa yang sepatutnya dia start kereta semua. Nanti kita tengok macam mana. Apa dia kata pula, dia tugas dia kali ni untuk kereta ni dia kena cari kekurangan dia. Jadi stay tune. Okey, tadi kita dah dengar pendapat pada Abang Syam, kita dah dengar komen pada Abang Syam, kita dah dengar segalanya pada Abang Syam. So sekarang ni kita dengar pula komen pada saya. So okey, so ni merupakan Porsche 718 Boxster. Tadi pun Abang Syam dah cerita. Okey, kereta ni, setiap kereta mesti ada kelemahan dia. So kelemahan kereta ni dia tak banyak lah. Okey, sebabkan dia punya cc rendah, dapat pula horsepower 350 horsepower. So agak tinggi untuk kereta yang harga RM500,000. Okey, kereta ni harga RM500,000 guys. RM500,000 bermakna berbaloi lah, sebab sekali keluar je RM500,000. Lagipun banyak yang buat loan, takkan nak kena kerja dengan income tax pula kan, nak kena beli cash. So RM500,000 kereta 2.5cc bermakna dia lebih murah daripada Roadtax GTR. Jangan kata Mustang, GTR pun dia murah. Dapat 350 horsepower je lah, tapi pastilah berbaloi pada Mustang. Mustang lagi ya, berapa je horsepower dia. Plus dia adalah Porsche. Okey, dia merupakan gambar kuda yang tengah hampir berlari ataupun hampir terjongkit lah. Macam Mustang dia gambar kuda lari, tapi pergi macam siput je. Okay, so tapi tak apa, kereta ni didatangkan dengan 2 seat saja. Kereta ni kereta playboy sikit lah, sebab dia boleh buka dia punya bumbung. Tak tengok cara playboy kita tunjuk sikit cara playboy. Masuk kunci dia, mestilah muncung kereta tu kat situ. Pusing dulu, tunggu berapa second jap. Kalau sayang kereta, kalau tak sayang kereta, korang boleh terus start lah. Pijak brake. Korang rasa kau hador. Okey, sekarang ni kita nak try test buka dia punya bumbung. So nak buka bumbung dia, oh lama. Oh, gaya playboy. Walaupun saya ni bukan playboy, tapi adalah gaya playboy kalau naik kereta ni. So macam kalau korang nak bersantai-santai, nak berjalan-jalan, tapi in the same time korang nak laju, nak laju tapi nak santai. So ini kereta dia. Kereta ni dia bukan laju semata-mata, dia laju dan santai. Dan kereta ni sebab itulah dia 2 in 1. Macam saya kalau nak laju biar laju, kalau nak santai biar santai betul lah. Tapi macam kereta ni dia 2 in 1. So kalau korang boleh buat racing, in the same time korang boleh buat santai-santai. Best kot. Siapa kata tak best? Okey, kedudukan okey, tak ada masalah. Untuk ketinggian 175 cm, ruang kaki semua tempat. Okey, dia sandar pun boleh sampai belakang lah. Okey, not bad. Alright, sonok kita ni okey. Okey, kedudukan pandangan depan, dia punya dashboard sedikit tinggi. Lepas tu Porsche kan bentuk lampu dia kan macam orang kata apa, timbul sikit kan dekat bahagian depan kan. So dia kacau sikit lah pemandangan belah kanan. Belah kiri okey lagi, belah kanan ni so dia macam terjongkit sikit. Okey, so belah dalam dia
entertainment sedikit serabut, tapi tak ada masalah sebab dia sport car, nampak macam fighter jet sikit. So ni adalah sport mode. Bunyi dah lain nampak. Okey, ni normal mode. Kita ambil sport plus. Okey, ni complicated ke ni, macam mana? Okey lah, tak apalah. Kita tak tahu, kita buat saya tak tahu. Oh, 2.5 guys. 2.5 saja CC dia, tapi bunyi gila-gila punya. Tebur Oh ya, dia 2.5 ni tapi horsepower agak tinggi lah. So ni ada gambar exhaust ni, kita try tengok. Okey, ni valve. Okey, ni Valvetronic. So korang boleh tutup valve ataupun buka valve. Ke saya salah? Okey, tak apa. Abaikan. Sekarang kita nak tutup enjin. Mana? Okey, tarik keluar. Oh, dia ikut MPH, dia tak ikut KPH. Okey. Kelemahan kereta ni tak ada sangat lah kelemahan dia, tapi kelemahan dia cuma dia tak tahulah nak cakap, tapi okey lah, not bad lah kereta ni. Tak adalah teruk sangat dia punya kelemahan. Cuma maintenance dia lah tinggi sikit. Maintenance dia tinggi sikit. Dan selalunya didatangkan kereta dengan yang soft top, yang boleh buka bumbung macam ni. Selalunya diorang ada masalah dengan hidrolik diorang. Tapi tak semua kereta, okey, tak semua kereta. Selalunya yang datang ni, kalau korang tahu, Peugeot saja kalau rosak dah berbelas ribu. Tu baru Peugeot tau. Ni Porsche. Kalau rosak, hang pikiak lah sendiri, okey. So, enjin dia, cuba teka enjin dia kat mana. Adakah enjin dia kat bahagian belakang? Wow, tak ada enjin. Okey, adakah enjin dia dekat belah depan? Of course lah, kalau dah tak ada kat belakang tu, mestilah enjin dia dekat belah depan kan. Tapi anda masih lagi salah. Tak ada je enjin di bahagian depan dan belakang. So mana enjin dia? Enjin dia terletak dekat ni, tengah-tengah. So kita tak boleh nak buka lah, tak boleh nak tunjuk. So enjin dia dekat bahagian sini, tengah-tengah. Dia mid engine, dia menggunakan mid engine So kenapa Porsche buat mid engine? Tujuan dia bersebab untuk memberi lebih stabil, lebih bagus untuk handling. Dan kereta ni handling antara salah satu yang bagus juga handling dia, sebab dia mid engine. Okey, seterusnya didatangkan dengan 20 inci sport rim. Bukan carbon ceramic, dia brake biasa je, plate biasa. 6 sport, menggunakan 6 sport. Belakang dia gunakan 4 port by Porsche. Okey, dan tak banyak benda sangat lah nak cerita. Tapi kelemahan kereta ni itu je lah. Sama ada dia punya hidrolik masalah, maintenance. Tapi maintenance dia tak ada masalah Maintenance untuk enjin, untuk Rotex semuanya okey, sebab dia murah. Material dalam tak ada masalah. Material dalam pun cuma quality, sebab Porsche. Itu memang saya salute. Dan saya bukan fanatik Porsche sebenarnya. Memang, tapi tak benci lah Porsche kan. Okay, so Alcantara, ni bukan Alcantara. Okay, material Alcantara tak ada kat sini. Plastik, bukan, ni metal. Okay lah, material semua okey. Ingatkan nak condemn, tapi tak ada benda nak condemn. Mau nak cek pasal, tak ada benda yang nak dicek pasal. Cuma itu je lah yang saya tak minat, sebab dia soft top. So kalau korang ada pendapat ataupun korang minat soft top ataupun tak minat soft top, cuba komen sikit kat bawah kenapa korang minat soft top dan kenapa korang tak minat soft top. Cuba bagi tahu sebab kenapa. Macam saya tak minat sebab satu lagi leceh untuk hidrolik dia kalau dia rosak. Nombor 2, saya memang tak suka kereta yang open macam ni. Walaupun kita boleh tutup, tapi kalau saya untuk saya tak minat lah kereta-kereta macam ni. Tapi ada orang minat. So cuba korang terangkan kenapa korang minat, kenapa korang tak minat. Okay, so dari saya itu je lah kot. Oh, lagi satu lupa. Cuba korang teka top speed kereta ni berapa. Teka. Salah. Okay, top speed kereta ni 280 km sejam. 280 km sejam. Tak slow guys. Dia nak masuk 300. Untuk 2.5 punya engine, laju guys. So jangan main-main dengan kereta ni. So saya rasa itu je lah kot daripada saya. So
korang boleh buat pilihan korang sendiri, duit korang sendiri, kereta korang sendiri, pilihan korang sendiri. Apa-apa hal pun, semoga kita bertemu lagi di next video. Mungkin video yang next ni mungkin lagi best. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share di Horsepower TV. Terima kasih.